Pohon mangga dekat lembah, buahnya habis diruntuh kera. Sabar umpama bukit yang megah, dikikis-kikis ratalah juga. Baru berbunga si pohon duku, pokok gajus buah tak banyak. Sabar laksana kertas buku, kena api hangus, kena air terkoyak. Itu orang panggil koyak. Koyak ke contoh? Sabar ni macam kertas. Kalau dibakar memang hangus, kalau kena air memang koyak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang tua-tua pun ada menyebut jaring puput merata-rata, campak bilis ke dalam pukat, kering laut menjadi tinta, takkan tertulis semua akhlak Nabi Muhammad. Takkan tertulis. Begitu banyak sekali. Pada malam ini ingin saya membawa hadirin hadirat sekalian menelusuri terowong sirah, melihat salah satu daripada akhlak Nabi yang sangat luar biasa, iaitu sifat sabar. Ini payah. Sabar ini kalau kita hari ini bercakap dengan orang suruh sabar, dia marah kita balik. Sabar, sabar, bersabar, sabar. Awak tak kena, awak mana tahu. Saya pusing cari beras, tak jumpa langsung. Awak tak apalah, tak makan. Orang tak boleh. Sekarang ni perkataan sabar tak boleh guna dah. Pergi ke Mekah misalnya kan, orang tu slipper hilang ke apa, sabar, sabar. Apa sabar, sabar, sabar? Sabar ni dah sensitif. Kita nasihat kadang tuan-tuan keluar masjid, slipper hilang, motor kena bergeser dengan orang. Sabar ji, sabar. Apa sabar, sabar? Dia marah kita. Sabar, sabar itu subur. Enggak sabar masuk kubur. Kubur pun kubur lah katanya, nombor enggak sabar. Sabar itu susah. Burung berlagu di kala petang, hinggap berdua di pohon rambai. Sabar itu bagaikan bintang, cantik di mata, sukar digapai. Tumbuh tinggi pohon kelapa, condong ke tepi, batang belekuk. Sabar bak besi, sukar ditempa, dipanas api, jenuh nak diketuk. Pohon mangga dekat lembah, buahnya habis diruntuh kera. Sabar umpama bukit yang megah, dikikis-kikis ratalah juga. Baru berbunga si pohon duku, pokok gajus buah tak banyak. Sabar laksana kertas buku, kena api hangus, kena air terkoyak. Itu orang panggil koyak. Koyak ke contoh? Sabar ni macam kertas. Kalau dibakar memang hangus, kalau kena air memang koyak. Sebab itu masyarakat perlu dididik sabar itu mustahab. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala berjanji, orang yang sentiasa dalam lindungan Allah, orang yang sentiasa berada di bawah pengawasan Allah, kasih sayang Allah, siapakah mereka? Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Aku akan bersama dengan orang yang sabar. Sabar ni mustahab. Dia kalau ikutkan sabar ini, dalam Quran itu memang ada dididik tentang sabar. Pertama, sabar itu sabar terhadap cubaan dunia. Itu kena sabar. Ayat 153 surah Al-Baqarah, Allah perintahkan untuk bersabar. Solat induk segala ibadah, redha terima qada dan qadar. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wal naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan tes, kami akan uji kamu. Pertama dengan ketakutan, kedua kelaparan, yang ketiga kurang harta, yang keempat kematian, sakit, dan juga kurang hasil buah-buahan. Aku akan tes, kata Allah Ta'ala. Tetapi wabasyiris sabirin, berikan khabar gembira bagi orang yang reti bersabar. Kurang beras, sabar. Banjir air termenung, sabar. Segala-galanya sabar. Sabar. Mungkin bagi setengah orang, sabar, sabar. Apa sabar, sabar? Kita bisa lawan. Nah, wabasyiris sabirin. Berikan khabar gembira kepada orang yang berjaya lulus ujian itu. Sungguh terang cahaya bulan. Bulan mengambang nampak menawan. Hendaklah sabar menerima dugaan. Hidup memang banyak cabaran.
Kalau tak nak cabaran, berhenti hidup. Mati saja, selesai. Tak ada cabaran. Itu satu. Dalam Quran lah, yang Quran ni yang saya cerita, yang Quran didik kita. Yang kedua, Allah menguji kita, Allah menyuruh kita bersabar terhadap dorongan kesenangan, dorongan hawa nafsu. Allah uji manusia ni bukan dengan kesusahan saja. Bukan masalah tak ada beras saja, tak ada tepung ke tak ada gula, itu kesusahan. Tapi Allah juga uji kita dengan kesenangan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kami akan uji kamu dengan kebaikan dan juga keburukan sebagai ujian. Dan kamu semua akan balik kepada aku. Surah Al-Anbiya ayat 35. Apabila mengalami musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasrah, bersabarlah, jangan gundah. Pahala kan mengalir berduyun-duyun. Sabar lagi. Diterima macam-macam, sabar juga. Musibah pun sabar, nikmat pun sabar. Yang ketiga, dalam Quran mengajar sabar ketika menjalankan ketaatan. Datang masjid, puasa sunat, pergi Mekah, apa saja ibadah ketaatan mesti sabar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Dan dialah Tuhan yang berkuasa pada bumi dan langit dan apa yang ada antara tengah-tengahnya. Dan sembahlah dia, berteguhlah hati dalam beribadat kepadanya. Adakah engkau tahu? Adakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Tuhan? Takkan ada, kata Allah. Surah Al-Anbiya ayat 65. Sabarlah dalam beribadah ni, kena sabar. Ni adik-adik hafal Quran, hafiz ramai ni, mesti mau sabar. Tuan-tuan ingat senang hafal Quran? Tuan-tuan berapa surah hafal? Bukan senang umur-umur macam ni. Zaman dulu kita muda hiburan tak banyak. Dia orang sekarang zaman hiburan. Kita dulu zaman 80-an, 70-an zaman muda, kalau boleh hafal Quran tak pelik. Hiburan tak banyak. Sekarang hiburan di ujung jari saja. Dia boleh, orang tengok hiburan, konsert, lagu, macam-macam. Ujian banyak. Dulu kita benda-benda tak senonoh ni susah nak tengok, menyebabkan kita suci hati kita. Tapi tak apa, Quran jugalah walaupun suci hati. Dia malas itulah. Dia orang ni nak apa, tapi dunia penuh ujian, susah. Tanya ibu-ibu di sana. Kadang-kadang kita mengaji pakai handphone. Handphone ni benda baguslah mengaji. Tabarakallazi biyadihi. Ni nak baca Al-Muluk kan? Tabarakallazi. Lepas tu diam. Kenapa diam? Mesej masuk, baca sekejap. Lepas tu sambung balik. Astagfirullahalazim. Tabarakallah. Baca lah. WhatsApp group banyak. Semua duk macam-macam. Bila nak habis mengaji begitu? Kadang buka handphone, tengok YouTube, ceramah. Type Ustaz Somad. Tu, tengoklah. Keluar iklan. Ingin kempiskan perut. Gede. Kita pun tekan. Benda tu, tu nak buang macam mana ke pangkah tu kan. Tekan jari gemuk. Bila tekan jadi banyak. Banyak pula iklan tu masuk. Dah tak tengok ceramah Somad pula. Susah, kita ujian banyak. Tapi sabar. Adik-adik kena sabar. Apa Al-Quran? Sabarlah. Itu yang ketiga. Yang keempat, sabar terhadap gangguan musuh Islam. Orang tu kena sabar juga. Sabar dulu. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Dan kamu pasti akan banyak mendengar perkara yang menyakiti hati engkau daripada orang-orang yang bermusuh dengan agama ini. Kalau kamu bersabar, tinggikan ketakwaan, maka sesungguhnya yang demikian adalah yang patut diutamakan. Surah Ali Imran ayat 186. Itu yang keempat. Yang kelima, sabar dalam hubungan kemasyarakatan.
Innal ladzina yudadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau wahai Muhammad dari luar kamarmu itu, mereka banyak orang-orang yang tak ada otak. Itu Allah punya ayat. La yaqilun. Akal, tak ada akal. Itu semua tak ada akal semua tu. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Dan sekiranya kalau kau bersabar, kau bertemu dengan mereka, maka tentu akan lebih baik lagi kepada mereka. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Surah Al-Hujurat ayat 4-5. Baik, itu macam kita lah, duduk masjid, melayan orang luar, netizen ke apa ke, kita jangan emosional sangat lah. Bukan nak mengata mereka ni semua orang tak berakal semua, tak. Dia macam main sukan lah tuan-tuan. Kalau kita pergi stadium, tengok orang main atas padang, yang paling banyak komplain penonton. Oh, dia punya komplain, suruh dia main lah. Oi, oh, dia punya kecaman, referee kena, linesman kena. Tak ada budak jual burger pun kena juga. Mana ada hak betul? Itulah umpama netizen. Jadi kita anggap sajalah duduk menengok pertandingan bola sajalah. Orang hitam macam-macam, kena banyak sabar. Dan dalam hal kemasyarakatan juga, contoh kita dengan jiran tetangga misalnya, itu kena banyak bersabar. Saya nak kongsi ada satu cerita dalam kitab Is'adur Rafiq wa Bughyatus Sadiq, kisah seorang ahli sufi, nama dia Sahal bin Abdullah Al-Tustari. Ini kita kena ambil pelajaran lah cerita ini. Dia ni seorang orang tasawuf. Orang tasawuf ni dia jaga hati. Jaga hati. Tak ada nak dengki orang, tak ada apa, dia jaga hati. Dia nampak dunia ni Allah ya. Allah, semua Allah. Dia ni berjiran dengan seorang majusi. Tiap-tiap hari dia akan tadah air di rumah dia tingkat bawah, jiran dia tingkat atas. Tandas jiran dia yang tingkat atas ada bocor, leaking. Jadi mana patut kena buat waterproofing ke apa, tak ada, dia tak baiki. Jadi air itu menitik masuk ke rumah Sahal bin Abdullah Al-Tustari. Dia tadah air hujan, air daripada tandas jiran dia di atas itu berbelas tahun. Dia tak pernah pergi komplain pun. Tak adalah naik kata ketuk pintu, dia sabar saja. Satu ketika dia jatuh sakit, masa tu lebih kurang tahun 283 Hijrah. Datang orang ziarah, termasuk jiran dia ni yang majusi ni datang ziarah. Bila dia masuk, dia tengok banyak baldi. Dia pun heran, kenapa banyak tak ada air dalam rumah ni. Dia pun cerita dia ente punya rumah ni bocor sini. Kenapa tak pernah cakap dekat saya, beritahulah. Apa jawab Sahal bin Abdullah Al-Tustari? Nabi saya pesan, salasatun yuhibbuhumullah. Ada 3 golongan Tuhan sayang pada orang ini. Salah satunya disebut, warrajulu yakuna lahu jarun yu'zihi jaruhu fayasbir ala adhahu hatta yufarriqu bainahuma mautun aw dhu'nun. Salah seorang yang Tuhan sayang sangat adalah orang yang memiliki jiran yang selalu menyusahkan dia, tapi dia bersabar saja terhadap kesusahan itu sampailah maut memisahkan mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sanggup tuan-tuan? Tak sanggup kita. Dapat jiran pasang radio, ya Allah kuatnya. Kalau kita sound dia tu pun viral kan dia senang. Kita tak, dia sabar. Baik itu sabar sosial dia susah. Yang kita kadang semayang berjemaah, perangai orang macam-macam. Sosial ni makna manusia, macam-macam perangai. Kadang kita semayang sebelah kiri kanan orang, PL tu macam-macam. Ada yang kat takbir, tak tahu lah nak pergi ke mana takbir, macam nak naik ke bulan agak. Payah sangat nak masuk. Allah, tak masuk lagi. Astaghfirullah. Salli fardhu. Allah. Astaghfirullah. Orang lah walad dhalin lah imam, dia tak masuk-masuk lagi. Tak tahu. Masalah dia mengganggu kita. Tapi apa yang Nabi sebut? Yusbir ala azahu. Kau sabar dengan kesusahan yang dibikin pada kau. Kena banyak sabar.
Sabar saja, sabar saja. Macam-macam. Angkat takbir kuat, ada yang baca Fatihah, baca tahiyat macam imam, dia punya kuat bacaan. Kita dia ni imam ke makmum sebelah tu? Alhamdulillah Allah. Dia ni patut jadi imam dia ni. Patut time sujud, oi doa subhanallah. Dia cakap Arab, dia cakap apa kita? Masalah dia mengganggu khusyuk kita. Ganggu, sabar. Itu agama suruh sabar, sabar. Wak sabar, sabar. Kadang ada penampilannya juga, kita rukuk Allahu Akbar. Tengok kaki dia, ya Allah, dia punya kuku tuan-tuan, kuku kaki dia boleh kayuh perahu. Punyalah panjang kita. Dia ni nak korban ke tak potong kuku ni? Ni bulan Rabiul Awal, apa kena-kena nyimpan kuku pula lah. Sabar, sabar. Kita nak keluar sempang sekarang. Adalah orang manusia ni bukan semuanya cerdik. Macam-macam PM. Nak masuk sempang tak bagi signal. Sakit betul hati kita tuan-tuan. Kita lah lain belah ni nak clear. Susah. Tengok, tunggulah satu. Ingatkan dia nak straight. Raih lah. Rupa dia nak masuk sempang. Ya Allah. Sabar, sabar. Memang sakit hati betul. Dah kita tak boleh keluar. Sabar. Macam-macam. Ada yang smart tag baru nak sampai tol. Dekat tol tu lah baru dia berhenti, dia buka nyelaci, dia mencari. Kita keluar rumah pegang smart tag lah. Tapi tak boleh expect semua orang macam kita. Kita display orang lain. Sabar, sabar. Itu sebab Tuhan sebut aksaruhum la yaqilun. Orang di luar ni ramai tak ada akal, kata Allah. Kau jangan layan dia orang. Dia bukan ada otak sangat, tak center otak ni. Saya tak tahu masjid ni. Kalau saya dulu masih imam masjid negeri Pahang, masjid saya orang mental ni ada 99 orang. Saya kira sebab kita rekod, takut dia mengamuk. Separuh daripadanya Imam Mahdi lah. Dia mengaku Imam Mahdi. La ilaha illallah. Kejap, saya Imam Mahdi. Ha, ya. Oh, Imam Mahdi. Macam-macam. Saya tak tahu kenapa orang Melayu tak sabar-sabar menunggu Imam Mahdi. Apa dia nak kita? Tak tahu, tapi semangatlah menunggu Imam Mahdi. Tengah baca Yasin malam Jumaat bangun. Saya Imam Mahdi. Ya, duduk. Ada duduk balik. Tak sehat. Kita nak jadi imam, bertarik-tarik dengan imam. Ada ambil air semayang macam mandi pun ada. Duduk kat paip. Ya Allah. Ada seorang tu mandi tak berpakaian, seorat benang. Perempuan pergi makcik, orang tua dah. Tak ada pergi tengok lah, bazir masa ada pula yang semangat. Wow, tak payah wow lah. Makcik lah. Dia tak apa, tak makan ubat. Kesian mandi. Jadi tu Allah Ta'ala sebut aksaruhum la yaqilun. Orang di luar sana ramai yang tak ada akal. Jadi kau nak layan. Jadi macam kita lah main Facebook ke main apa. Kalau nak baca komen satu-satu, memang tak buat kerja lah. Memang kita kecil hati. Kita orang masjid, tuan-tuan tu program maulid macam ni. Oh, semua orang suka? Tak. Sebab itu kita pujuk buat makan contohnya. Makan sebagai contoh. Sebab maulid kena buat makan. Dia Maulidul Rasul, masjid wajib 3 perkara. Pertama syarahan, yang kedua marhaban, yang ketiga makan. Syarahan dengan marhaban sunat, makan wajib. Sebab maulud dengan mulut dekat-dekat. Dan makan pula dia tengok menu. Kalau setakat kek potong air kotak ius tak jadi. Dia bantai kita pula dalam Facebook tengah live ni, dia bantai. Nasi kedekut. Kita pula baca komen. Memang malas dah buat program. Buat tak tahu. Lu aksarum la yaqilu. Luar ni ramai orang tak ada akal. Buat je. Tuan-tuan rasa nak buat baik, buat je. So peduli lah orang puji ke tak puji ke. Susah. Manusia macam-macam perangai. Kadang kita kempen orang datang masjid. Masjid nak buat baru ni. Cantik ni. Wakaf untuk masjid kita ni. Jangan lupa menyumbang. Kita buat masjid baru. Muka yang sama je datang. Yang tak datang tu tak datang. Bila kita tanya, bang, apasal kau tak nak datang masjid? Masjid dah cantik apa semua lah. Malas aku pergi masjid. Apasal? Parking susah. Parking sini susah nak keluar, ribu habis terlanggar. Sekali kita pun buatlah parking luah.
tak datang juga. Mangan pun tak datang, parking lalu lah. Aku tak boleh gitu lah tengok muka Tok Imam. Sombong Tok Imam. Senyum orang. Tok Imam pula salah. Kita pun tukar lah imam yang jenis mesra macam pramugara. Apa khabar? Selamat datang, selamat datang. Paling mesra dah kita tukar. Tak datang juga jemaah. Tanya ngapa kau tak datang? Nyampah aku tengok Bilal. Dia buat tak tahu yang nampak kita. Bilal pula kita tukar lah Bilal mesra. Ambil bekas pramugara juga. Selamat datang, selamat datang. Boleh tengok boarding pass, sila masuk. Lembut sangat dah ambil lah. Boleh. Dia marah ke Nazir pula. Begitulah. Kalau tak nak, memang tak nak. Aksarum la ya'qilun. Jadi kita buat sajalah kerja kita. Kerana kita kerja bukan untuk nak menyukakan orang. Kita nak gembirakan diri kita dan berbakti pada orang yang tahu menghargai. Yang orang yang tak ada akal ni, Tuhan kata kau sabar sajalah dengan perangai mereka. Itu kemasyarakatan. Sebab itu tuan-tuan puan-puan sekalian, sabar ini adalah benda yang diajar direct oleh Allah dalam Quran. Sebab Allah Maha mengetahui manusia cukup payah nak bersabar. Hari ni orang, tuan-tuan, kalau kita lah di Malaysia ni, hari-hari marah. Hari-hari marah. Tak pernah hari tak ada tak marah. Kalau tuan-tuan buka Facebook ke, buka TikTok ke, marah manjang. Daripada yang muda sampailah pemimpin peringkat atas, serupa saja. Marah saja. Duduk, tarik balik. Balik, duduk, tarik balik. Dah jadi lagu pula dah. Itu di kalangan orang atas. Yang bawah lain pula cara bergaduhnya. Kita macam mana aku nak suruh budaya sabar di kalangan masyarakat? Jangan marah. Marah tak pernah menyelesaikan masalah. Ada kalau yang minat sukan ya, masa kelayakan Piala Dunia, kelayakan Piala Asia 2023, kita menang 3-2 di Stadium Gelora Bung Karno di Jakarta. Masa tu ni cerita lama lah. Masa tu pemain naturalisasi Malaysia yang pertama namanya Muhammadus Sumareh. Sumareh ni naturalisasi lah, katanya asal dari Jerantut. Saya pun tak tahu lah. Orang cerita saya pun tak kenal. Dia masuk ke Padang, dia jadi pemain gantian je, tapi dia dapat jadi wira, dia skor 2 gol. Kali terakhir Malaysia pernah kalahkan Indonesia di Jakarta tahun 2004 tak salah saya. Kita menang 2-1, perlawanan separuh akhir pertama Piala AFF. Ni bagi yang ingat lah. Jadi masa itu orang Indonesia ni, dia dengan Malaysia ni dia tak nak kalah. Sebab dia abang, kita ni bagi dia adik. Dia kan merdeka cepat apa semua ya. Jadi apabila dia kalah pula di Stadium Gelora Bung Karno, gelanggang keramat dia. Kalau dia kalah dekat Bandung ke, kalah kat Bali, dia tak kisah. Jangan kalah di Stadium Gelora Bung Karno. Mengalahkan Indonesia di Stadium Gelora Bung Karno umpama mengalahkan JDT di Johor Bahru. Seolah begitulah. JDT boleh kalah, tapi jangan di Johor Bahru. Itu gelanggang keramat dia. Takdirnya Malaysia menang. Sehingga kan kemenangan itu dianalisis. Orang kaji kenapa Malaysia menang. Sebab kita bukanlah kuat sangat, tapi menang. Lainlah kita memang kuat. Kita main biasa-biasa je, macam main petang-petang gitu ya, tapi menang. Ada satu analisis daripada Pak Arif Bawomo Surya. Dia ni wartawan senior lah, Kompasiana. Dia mengatakan negara Indonesia kalah kerana motivasi pemain kita ketika itu adalah motivasi bermain dalam keadaan benci dan dendam. Itu dia cakap. Kerana kita main dalam keadaan kebencian. Kita bukannya main dalam keadaan kita nak cipta kejayaan apa tidak. Kita memandang benci kepada pemain Malaysia. Masa tu kan pemain kita nak masuk padang, terpaksa duduk dalam barakuda, kereta kebal kecil. Penyokong dia baling macam-macam benda. Ada yang baling dengan air mineral, nasi ambeng pun ada baling, ayam penyet semua baling, engkong, ungkep semua, botok-botok semua dia baling, gudang garam Suria semua baling. Kenapa kita mana ada pemain nak masuk padang naik kereta kebal, tempat dia je. Kenapa dia benci sangat? Bola ni pun bukan apa-apa pun, tapi rupanya perjuangan kerana kebencian tak dapat keberkatan. Itu ayat dia sedap.
Jadi saya akan lanjutkan lagi cerita ini kerana saya ingat kita beri laluan dululah kepada azan isyarat yang akan berkumandang tak berapa lama lagi. Sempatlah untuk Bilal minum air sikit. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan pada malam ini bersempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang membahaskan tentang salah satu daripada akhlak yang Nabi tunjuk kepada kita, iaitu banyakkan bersabar dan jangan marah-marah. Boleh selesai banyak masalah dalam dunia ni kalau orang boleh ada sifat sabar dan jangan marah-marah. Benda boleh selesai. Tadi kita bercerita bagaimana di Indonesia dulu 80,000 penyokong bola sepak negara jiran kita datang ke stadium Gelora Bung Karno, bawa energi negatif, bawa sifat benci, dendam kesumat, marah-marah. Maka kata Pak Arif Bawomo Surya, orang yang hadir dengan energi negatif, Allah tidak akan bersama dengan orang itu. Baik itu kita bila marah, yang dekat dengan kita setan, malaikat menjauh, rahmat tak ada. Baik itu orang bila marah akan berlaku perkara-perkara yang tak sepatutnya. Contoh perceraian. Saya dulu kadi, tuan-tuan. Kadi, bukan kedi. Kedi main golf. Saya kadi. Saya kadi daerah Temerloh. NCR, nikah cerai hujung. Kerja kadi. Orang bercerai, setakat pengalaman saya merekodkan perceraian. Perceraian ni takkan terjadi kalau bukan kerana marah. Semuanya marah. Dia biasa marah, lapar, punca perceraian. Tak ada perceraian berlaku dalam keadaan I love you, I ceraikan you. Tak ada. Dia mesti marah, cemburu, marah, sangka buruk dan macam-macam lagi. Sebab itu agama kita ajar jangan marah-marah. Banyakkan senyum. Olok-olok burung di laut, ogak-ogak burung di bukit. Senyum manis bagai di raut, jadi penawar hati yang sakit. Mari kita belajar dari Nabi SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana ahsanan nasi khuluqan, lam yakun fahishan wala mutafahhishan, wala sakhaban fil aswaqi, wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ata, walakin ya'fu wa yasfah. Nabi ni orang yang saya tak pernah jumpa lah paling bagus akhlaknya. Dia tak pernah kasar dengan orang, tak pernah buat benda-benda yang keji, tak pernah menjerit. Ini payah tuan-tuan. Tak pernah menjerit. Duduk. Tak pernah. Tak pernah menjerit. Tak pernah. Macam kita meniaga, baik. Nabi tak pernah. Nabi ni orang sopan. Tak pernah menjerit. Kalau di pasar tak pernah menjerit. Wala sakhaban fil aswaq. Kalau di pasar pun dia tak pernah tinggikan suara. Biasa kita orang pasar kan bising, nak cakap suara tinggi sikit. Kau mana? Cakap dengan orang. Tak, dia tetap budiman. Wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ata. Dia tak akan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu perangai dia. Walakin ya'fu wa yasfah. Dia sangat pemaaf dan selalu suka mendamaikan. Peace. Ini hadis riwayat Ibn Hibban. Dia tak suka bergaduh, tak suka. Lah macam kita pun dah berumur, dah tua-tua ni lah. Kita baru sampai lah rasa makam itu. Makam malah nak bergaduh. Kau nak tak nak sudah. Begitu sajalah. Kita pun, kau nak sambut maulud. Tak nak sambut, kau duduk rumah. Begitu malah nak berdebat ke, nak berdiskusi ke, nak bincang wajah ke sambutan. Tak nak sambut, tak payah je lah. Kita makan-makan je lah kat belakang sekarang. Kita dah malas. Nabi dia tak ada. Hati dia orang bukan jenis marah. Tapi ini bukan bermakna Nabi itu sepanjang masa tak pernah marah. Nabi pun marah. Dan Nabi sendiri mengaku, innama ana basyarun. Aku ni orang biasa macam kau. Arda kama yardal basyar, wa aghdab kama yaghdabul basyar. Aku juga gembira sebagaimana kau gembira. Dan aku pun reti marah sebagaimana orang pandai marah. Hadis riwayat Muslim. Jadi itu ayat Nabi.
Ayat Nabi ketika jumpa orang yang sedang marah dia. Jadi tuan-tuan, kalau orang marah kita, tuan-tuan guna ayat Nabi buat. Sabar bang, saya pun pandai marah. Abang seorang pandai marah. Saya boleh marah lebih ganas daripada abang. Abang jangan jerit kat saya. Saya keturunan semua pandai jerit bang. Sabar bang. Bukan abang seorang yang pandai maki bang. Saya ni keturunan maki orang bang. Cuma saya ni dah tasawuf sikit dah. Saya dah pergi masjid ni, saya malas. Itu cara Nabi nak beritahu. Nabi pernah marah. Sebagai contoh, ni dalam Sahih Bukhari, babul ghadabi fil mau'izati wa ta'limi iza ra'a ma yakrahu. Imam Bukhari dia buat satu bab tentang Nabi pun pernah marah, tetapi dalam hal orang yang menyusahkan orang lain, itu dia pantang. Kalau setakat kena kat dia, dia okey, dia boleh sabar je. Jangan kau menyusahkan orang. Ada satu kes, sahabat jemaah mengadu pada Nabi. Nabi outstation, dia gantikan sahabat lain jadi imam Masjid Nabawi. Jadi bila orang lain jadi imam, Nabi balik pada outstation, jemaah mengadu pada Nabi, la akadu udrikus salatu mimma yutawwilu bila fulanun. Ya Rasul, ketiadaan Tuan pening kami. Kenapa? Imam gantian panjanglah baca ya Rasul. Ingat kita tak ada kerja lain agaknya nak mendengar bacaannya. Ketika jemaah mengadu pada Nabi, apa reaksi Nabi? Adakah Nabi nasihat, sabarlah, engkau nak masuk surga kenalah beli lama semayang? Tak. Kata Ibn Mas'ud, fama ra'aitun nabi fi mau'izatin ashadda ghadaban min yawma idzin. Hari itu aku tengok muka Nabi merah dan dia telah memberikan satu nasihat dalam nada suara yang agak keras. Kata Nabi, ayuhan nas, innakum munaffiruna, faman shalla bin nasi falyukhaffif, fa'innal fihimul marida wad-dha'ifa wa zatil hajati. Wahai manusia, perbuatan kau telah menyebabkan orang jauh daripada agama, jauh daripada masjid. Kalau kau jadi imam pada orang kampung, ringankan sembahyang kau, kerana jemaah di belakangmu ada di kalangannya orang-orang yang marid, orang yang tak berapa sihat. Dan ada juga mereka itu wad-dha'ifa, orang tua-tua, warga emas ataupun OKU misalnya. Wazal hajati, ada orang yang sedang ada hajat keperluan, sakit perut, nak buang air, nak buang angin, parking double line, double park, atau orang dah horn pempong, kau baca Yasin, rakaat tamu surah Yasin, tak kehijau muka orang. Imam nak marah, kan macam kita ni jahat sangat. Dalam kata ulama, yang jadi imam masa tu sembahyang Isyak Muaz bin Jabal, yang sembahyang subuh Ubay bin Ka'ab. Jadi jangan panjang, sebab Nabi dia jaga maslahah masyarakat, dia tak kisah. Nabi personally, kalau dia sembahyang seorang, dia baca banyak. Tapi kalau dia dengan jemaah, dia akan ringankan bacaan. Cuma Tok Imam bila dengar riwayat ni, jangan main syak-syakan izaja je. Tengah pendek lah. Jangan. Makmum semua kaki kira duit imam. Imam pendek baca sejak dengar ceramah ni. Kuliah, kadang izaja, anak aku boleh jadi imam. Dia dah start. Allowance lah banyak. Takkan banyak tu. Dia dah kira allowance untuk imam. Awak tanya imam tak ada duit, awak tak nak tanya. Tanya banyak duit, awak sibuk ngira duit dia. Ni contoh. Jangan baca pendek sangat. Macam semayang ni, kita ikut kadar yang Nabi baca lah. Nabi tak adalah baca pendek sangat. Tak adalah inna a'toin pendek sangat, pemalas sangat imam gitu. Dia kalau Nabi ni, kata para ulama, kata yang mengambil daripada riwayat, contohnya sahabat ada nama Amr bin Harith radhiyallahu anhu. Dia sebut, sami'tu Nabi yaqra'u fil fajri iza syamsu kuwirat. Saya katanya pernah dengar Nabi kalau sembahyang subuh membaca iza syamsu kuwirat. Surah Takwir. Surah Takwir ni juzuk ke-30 kan, lebih kurang dalam 29 ayat. Jadi sembahyang subuh Nabi lebih kurang dalam 29 ayat, 30 ayat. Tak adalah pendek, tapi janganlah panjang sangat. Dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan Nabi
Kalau sembahyang subuh, antara surah kegemaran dia surah Al-Waqi'ah. Waqi'ah ni 96 ayat. Ataupun surah Al-Mu'minun ni 118 ayat. Ataupun surah Al-Tur ada 49 ayat. Ataupun surah Ar-Rum ada lebih kurang 60 ayat. Ataupun surah Yasin Nabi pernah baca 2 rakaat 83 ayat. Dan ayat favourite Nabi baca surah As-Saffat 182 ayat. Walaupun surah As-Saffat ni 182 ayat, tapi sahabat okey. Kenapa sahabat okey? Sebab dia dah biasa ditarbiyah begitu. Nabi sembahyang zuhur pun agak panjang juga. Panjang Nabi sembahyang zuhur, tapi tak adalah panjang sangat, tidak terlalu pendek. Setakat mana Nabi punya panjang sembahyang zuhur? Kata Abu Sa'id Al-Khudri, laqad kanat salatu zuhri tuqam fayadhhabu zahid ila al-baqi'. Pernah sekali sembahyang zuhur di Masjid Nabawi, dah qomat. Bilal qomat, Allahu Akbar, semua dah saf. Ketika itu ada seorang jemaah keluar pada masjid. Dia pergi ke mana? Ilal Baqi'. Baqi'. Tuan-tuan yang pernah pergi Masjid Nabawi, Baqi' ni perkuburan. Masjid Nabi yang asal yang kubah hijau dekat makam dia tu. Jadi kita boleh agaklah berapa jauh ya. Dia jalan kaki, dia pergi ke Baqi'. Apa tujuan? Fa yaqdi hajatahu thumma yatawadda. Sahabat ni pergi ke Baqi', dia buang hajat di sana, buang air. Habis dia buang air di Baqi', thumma yatawadda. Dia ambil air sembahyang. Thumma ya'ti wa rasul fi rakatil ula mimma yutawwiluha. Dia habis ambil air sembahyang, masuk semula Masjid Nabawi, Nabi masih rakaat pertama. Jadi bagi kita yang pernah ziarah Masjid Nabawi, kita boleh bayang, bukannya dekat Baqi' itu. Jalan kaki jauh juga daripada kubah hijau. Artinya Nabi tidak baca pendek. Dalam riwayat menyebut Nabi biasa membaca surah At-Tariq. At-Tariq ni lebih kurang 17 ayat. Atau membaca surah Al-Buruj 22 ayat. Atau membaca surah Al-Lail 21 ayat. Artinya imam jangan baca terlampau pendek sangat. Dan jangan baca terlampau panjang, tak boleh. Kita masjid ni kalau di Malaysia, saya dulu lama jaga masjid. Saya pernah jadi imam masjid negeri, saya pernah jadi KPP, ketua pengarah bahagian pengusaha masjid. Kita jaga 600 lebih masjid seluruh Pahang. Masjid ni nak baca panjang boleh, tapi pertama sekali masjid kena aircon. Kalau masjid tak aircon tak boleh. Masjid kena aircon. Kalau masjid dah aircon, yang kedua imam kena sedap. Kalau masjid aircon, imam baca banyak batuk, boleh baca tak guna. Suruh dia teh COVID semula, asyik batuk mula-mula. Tak boleh. Dia kena sedap. Tuan-tuan pernah dengar imam Mekah batuk? Alhamdulillah, Allah. Alhamdulillah. Semua macam keset. Bacaan mesti sedap. Itu yang kedua. Aircon, bacaan sedap. Yang ketiga, PA system mesti bagus. Kalau bacaan bagus, PA system tak bagus pun tak guna. Asyik humming ke tak daya ke tuan-tuan? Alhamdulillah. Meletup-letup suara menyampah ke makmumnya. Biar PA system sedap. Sebelum nak buat PA system, macam masjid ni PA system okey lah, sedap lah. Boleh dengar suara kita bulat kan. PA system kos tinggi lah. Tak ada PA system murah. Nak menyanyi boleh lah. Kalau nak semayang punya, dia kena sedap punya. Panggil budak kita yang sound engineer. Dia akan buat rawatan akustik dulu. Tuan-tuan, benda PA system ni macam nak buang saka juga tuan-tuan. Kena bela dulu ni. Buang azan 4 penjuru apa boleh buang, baru boleh masuk baru punya. Kalau kita tak betulkan dinding kita, dia ada, saya pun tak pandai tuan-tuan benda gini ya. Dia ada buat rawatan akustik dulu lah. Dia akan tengok berapa suara kita getaran, gema berapa, ukuran tinggi. Nama pun engineer kan, sound engineer. Dia ada alat-alat decodehedron tak benda ke nama, dia ukur. Lepas tu dia tentukanlah barang pun nak beli. Rawatan tu pun mahal juga. Sebab pakar kan. Macam kita buat rawatan pakar lah. Nak check apa semua. Belum buat lagi, baru pandangan baru tu. Dia kata masjid ustaz ni kita dapati gini. Dia punya nasihat tu bayar lah. Nak beli apa? Beli tu rip lagi duitnya lagi. Memang besar. Saya dulu masjid negeri dapat peruntukan daripada kerajaan persekutuan. Untuk keseluruhan lah, campur. Sebab kalau tuan-tuan beli PA system baru, wiring pula lama, tak guna juga.
nak kena rewiring balik. Jadi tuan-tuan bayang kalau nak buat wiring baru pun dah berapa harganya. Bila nak buat wiring, ada pula kawasan yang bocor, nak kena buat waterproofing, duit lagi. Tapi tu kita nak bagi selesa. Tong-tang, kira 3 juta. Padahal muka. Banyak pula mana nak cari. Tawakal pada Allah. Jemaah sumbang, rata-rata lah bawa kata kerja dapat pertukaran persekutuan. Buat 3 juta kos. Untuk pay system saja kat 700,000. Barulah batuk pun sedap. Kalau dah 700,000. Yang sedap kalau 1 juta lah. Oh, kalau PA system 1 juta apa? Saya pernah jumpa masjid PA system 1 juta. Sedang masjid saya yang 700,000 tu pun, saya ada 6 imam. 6 imam ni 3 je yang taranum pandai, yang 3 lagi deftone lah. Memang tak sedap. Biasa saya letak dia tugas suruh ngasar je. Tapi ada masa imam yang sedap tu, motor rosak lah, bini sakit lah, terpaksa jugalah. Deftone pun deftone lah. Tapi sejak pada beli yang baru punya alat ni, suara dia orang telah disedapkan. Magic betul lah tuan-tuan rupa benda ni. Patut orang agama. Dia macam iPad ni, dia taruh kat kita punya monitor tu, dia masukkan suara kita. Dia auto tune. Tak tahu dia buat macam mana. Canggih tu robot ni. Dia detect suara kita. Dia pandai lah dia ukur. Jadi bila nak tugas, bila ataupun imam tekan mana yang dia punya, jangan usik orang punya. Sebab suara tone lain-lain. Jadi imam ni bila dia bertugas, dia tekan jadi sedap. Belum baca, baru batuk. Betulkan soft, rapatkan soft. Aham. Oh, ini sudah canggih. Baru batuk dah sedap. Jadi jemaah pun kata, oh, sedap ni, sedap. Barulah boleh baca panjang. PA sistem bagus. Imam baca sedap. Disiplin, pakaiannya, cara bertugasnya. Kapet wangi. Alhamdulillah lagi. Sejuk. Dan yang bonusnya kalau imam handsome lah, good looking. Oh, itu bonus lah. Orang lagi suka datang. Imam handsome. Imam t-shirt je tugas letih. Pakai t-shirt tugas. Stocking belang-belang tak jadi. Tak smart. Kita biar smart. Biar smart imam. Betul. Jubah dia bersih, wangi. Biar dia tak lalat orang pun menyampah. Tapi balik kepada tadi. Nabi kita, dia particular. Kalau benda tu melibatkan masalah orang ramai, dia akan marah. Kalau setakat personal dia tak ada masalah. Cuma ada masa, kata sahabat, dia pernah marah kepada orang kalau benda tu ganggu privasi. Itu dia marah. Dia punya ruang privasi dia. Kita kan manusia, kita ada ruang kita yang kalau boleh kita nak orang jangan masuk dalam ruang kita itu. Apa contoh? Contoh begini. Ini Jabir radhiyallahu anhu, dia pernah cerita, ataitun nabi fi dainin kana ala abi fadaqaqtul babaha. Aku pernah pergi rumah Nabi, aku ketuk pintu. Tuk. Nabi dari dalam tanya, siapa? Manza? Nabi tanya, siapa tu? Faqultu ana. Aku bantai jawab, saya. Nabi tanya, Manza? Siapa tu? Saya. Apa reaksi Nabi? Ana, kata Nabi. Nabi marah sikit. Dia kata Jabir, ka'annaha karihaha. Aku rasa Nabi tak suka. Di hadis Bukhari Muslim. Lepas kejadian tu, sahabat cek, kenapa Nabi tak suka? Rupanya Nabi pantang orang datang rumah, bila tanya siapa, tak nak sebut siapa. Sebab Nabi, dia nak tahu juga siapa yang datang. Kita nak sesuaikan pakaian kita. Barangkali siapa datang, contoh rumah kita kalau Tok Penglu datang, takkan kita nak kemban macam kain pelekat, tak baju, tak sesuai lah. Kita kena respect tetamu kita kan. Teman yang datang ke kawan kita jenis kaki-kaki mengetih kedai, melantak tak baju, tak apa, masuk. Kita nak tahu siapa tu je. Siapa tu? Dia jawab saya, kata Nabi Muhammad. Jadi pelajaran untuk kita juga, bila jumpa orang, pergi rumah orang, tolong kenalkan diri. Assalamualaikum, ni, kenalkan saya siapa. Ataupun kita telefon orang, halo, orang pun tanya, halo, Sam, siapa ni? Dah orang tu tanya siapa ni.
Kita pula main teka-teki. Takkan tak kenal. Terajang budak ni kan dia suruh main teka-teki. Orang ni lah bawa kereta kan mereka neka pula. Sampai hati tak save nombor. La ilaha illallah. Ingat aku ni tak ada kerja lain nak ada telefon siang malam. Tak boleh begitu. Please introduce yourself. Itu adab kita. Bila telefon, Assalamualaikum. Ni mat ni. Kenal, save nombor. Oh ya ke? Okay. Bukan senang begitu. Adab. Kita bukanlah glamour sangat. Orang kena, bukan semua orang save nombor kita. Itu Nabi pernah tegur. Nabi kata dia, Nabi tak adalah maki hambung kau ni bengong apa tak. Anak. Itu je Nabi cakap. Anak. Malah kalau orang datang sama kita, siapa tu? Saya. Itu je. Nabi tak berapa suka cara gitu. Namun kata para sahabat, memang ada masa Nabi marah, tapi kebanyakan masa Nabi bukan pemarah. Nabi ni seorang yang sangat penyenyum, sangat suka senyum, lebih banyak senyum berbanding marah. Dan kata sahabat, Nabi adalah orang yang paling hebat menahan marah. Dia marah tapi dia boleh tahan. Dia hanya marah kalau benda tu apabila aturan agama dilanggar. Kalau setakat teknikal hal-hal kerja, dia tak kisah. Ada pengakuan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni dia pembantu khas Nabi. Berpuluh tahun dia kerja dengan Nabi. Daripada kecil sampailah dia tua dia kerja dengan Nabi. Khadamtu Nabi 10 sini. Aku jadi khadam Nabi 10 tahun. Fama qala li uffin wala lima sana'ta wala alla sana'ta. 10 tahun aku kerja dengan Nabi, tak pernah sekali dia kata pada aku. Tak pernah. Tak pernah sekali pun dalam 10 tahun. Tak pernah juga dia kata kepada aku, "Apasal kau tak buat macam ni? Kenapa kau buat macam ni? Kenapa kau tak buat macam ni? Kenapa kau buat macam ni?" Tak pernah dia cakap pada saya, "Apasal kau tak buat macam ni? Apasal kau buat macam tu?" Dia tak pernah. Apa aku buat, dia terima. Kalau boleh dibaiki je. Tak pernah dia pertikaikan. Hadis Bukhari Muslim. Tak pernah. Sebab itulah agama kita mengajar orang yang berjaya tahan marah. Ketika dia marah, dia tahan marah dia, dia punya pahala besar luar biasa. Man qazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfizahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu Allah minal huril 'ain ma syaa. Siapa di dunia ni pandai tahan marah, Allah akan panggil, sebut nama dia di hadapan seluruh makhluk Allah pada hari kiamat. Nama kita diseru. Bangga tuan-tuan. Mau tak bangga? Kita kalau pergi majlis Menteri Besar, Perdana Menteri, Tuanku Sultan, titah diraja ke ucapan Perdana Menteri, dalam ramai-ramai orang disebut nama kita, lain kita akan rasa, wow, disebut nama aku. Contoh dalam kita ni. Tak gitu Pak Ahmad. Pak Ahmad di depan ni, saya kenal dia ni. Oh kita pun orang akan datang pula tu. Pak Ahmad, macam mana PM kenal kau? Orang pula jadi heran dengan kita. Jadi satu kemegahan, nama kita diseru di hadapan seluruh makhluk Allah. Dan Allah yukhayyirullah min huril 'ain ma syaa. Sampaikan Allah beritahu malaikat, orang yang menahan marah, bagi dia pilih mana-mana bidadari yang dia nak. Dia boleh pilih apa kategori dia nak. Silakan ambil. Dia boleh pilih. Ini hadis Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Orang lain yang suka marah-marah pun dapat bidadari. Tetapi bidadari yang dia dapat adalah bidadari yang telah disediakan, yang telah dibungkus dalam kotak-kotak yang telah disediakan. Dia tak boleh pilih. Itu je ada. Macam tuan-tuan ni kan keluar, apa makan bungkus, itu je ada. Tak boleh nak, boleh cek satu-satu, tak boleh. Apa yang ada bawa balik. Tapi untuk orang yang menahan marah, dia bidadari custom made untuk dia. Special. Ikut dia punya spek. Apa dia nak? Saya nak muka Cina, badan Korea, kaki Hindustan. Contoh. Dia boleh buat lah. Dia boleh buat lah. Macam yang tuan-tuan, Korea je lah. Tak ada campur-campur. Kita boleh campur-campur. Rojak pun ya, campur-campur ya. Cina ada, India ada, semua ada. Jadi kalau nak mengasuh bidadari campur-campur macam rojak, belajarlah tahan marah. Kalau tak, makan je lah apa yang ada. Jangan banyak komplain. Ayo tahan marah.
Maknanya kalau kita orang Melayu lah, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, lama dah sindir kita belajar menahan marah ni. Dia sindir dalam filem lah. Itu cerita Tiga Abdul kan. Dia sindir kita tentang bagaimana Sadiq Segaraga, saudagar barang-barang purba. Dia nak menipu, nak rampas semua harta esmen orang raja, kahwinkan anak dengan anak perempuan dia. Hamidah, Qasidah, Jalandah, macam-macam ni. Dia lupa P. Ramlee tu lagi cerdik, buat pula kontrak baru. Kalau marah kena jual. Habis dia dengan penasihat 20% pun kena jual sekali. Sampai dia punya kedai licin, kedai barang purba dia kosong. Ayanda marah, tak seronok, takut kena jual. Marah ni normal. Kita manusia biasa, mana ada tak marah. Kita akan marah. Jangankan kita, oyen di rumah tu pun kucing kita, yang oyen yang bukan main manja sekali tu. Tuan-tuan cuba pijak ekor dia tak. Saja-saja kenat balik maju, pak pijak ekor. Nyau, terus jadi rimau. Kucing paling manja pun kalau dipijak ekor marah. Sebab itu agama kita bukan tak benarkan kita marah. Sebab marah ni diperlukan. Masa bila diperlukan marah? Sebab manusia ni secara psikologi, kalau dia tak marah, dia tak ada tenaga. Marah mencetuskan tenaga. Marah mencetuskan kekuatan. Sebab itu superhero dunia, kalau nak jadi hero, dia kena marah dulu. Incredible Hulk misalnya. Don't make me angry. Dia kata, I will angry. Angry lah. Koyak habis baju. Seluar je tak koyak. Elok pula sama besar ke badan. Dia malas nak fikir panjang, susah nak lukis, dia kata. Bagai dia, sebab dia marah, dia jadi kuat lah. Superhero semua kena marah lu baru kuat. Bahkan kita kalau boxing, saya tanya orang yang masuk boxing apa semua ni, macam mana kau masuk macam silat olahraga kan? Silat olahraga tahan lah, kita pakai kaki tu ya. Kalau boxing nak tumbuk muka orang tak sampai hati tuan-tuan. Kalau tak ada salah dengan kita orang tu. Kalau kita orang maki kita tumbuk itu normal. Ini ting-ting. Alah, orang ni tak ada lah tu, salah aku. Nak tumbuk macam mana nak bagi kita nak boleh tumbuk muka dia? Caranya jurulatih akan maki kita dulu. Dekat dengan penjuru tu, sebelum lawan tu dia maki, dia sebut habis sekandang binatang sebutnya. Benda dalam seluar ni serta cerita lah, laki perempuan semua sebut ayah mak semua benda. Nak bagi kita marah. Jadi kita nak marah kat coach, takkan nak tumbuk muka dia. Tumbuk muka orang tu sakit hati, baru boleh lawan. Ting-ting, baru boleh lawan. Kalau tak marah, kita tak ada kekuatan. Contoh lain, ada jemaah kita, contoh kereta rosak kat depan ni kan. Dia pun minta tolong jemaah tolak. Nak tolak kereta pakai kuda, tuan-tuan tak boleh secara senyum-senyum, taklah. Tak boleh. Mesti ya, beratlah kereta ni, besi apa lah kau pakai. Jalan kereta tu. Dia kena marah. Marah ni dia ada faedah dia. Macam orang hina negeri kita, bendera kita, agama kita. Takkan sabar itu subur. Tak boleh. Orang bawa isteri kita gulu kilir naik motor, mana boleh. Orang bawa anak kita datang ke rumah plating, tak boleh. Itu kita kena marah. Sebab itu agama bukan suruh hapuskan marah, tapi kawal. Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang hebat bukanlah orang yang terror, bersilat, bertumbuk, bergaduh, pukul orang. Bukan, kata Nabi. Tapi orang yang hebat adalah orang yang boleh mengawal marah dia. Dia marah. Dia kata, kalau aku ni zaman muda lah, aku dah tumbuk dah muka kau ni. Tapi aku fikir aku ni anak dah besar, aku nak tunjuk contoh, aku pun dah jadi orang masjid, aku sabar. Itu orang hebat, kata Nabi. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Betul orang muda-muda, jangan ingat orang tua-tua ni penakut ke. Kita orang dah malas dah sebenarnya. Masa muda tumbuk je kerja, tak ada kerja, tumbuk kerja. Tapi bila dah berumur ni, dah ada anak besar, dah ada cucu, malas nak sakit badan. Itu je lah. Kan kena terajang sakit. Jadi kami pun kalau terajang orang pun kami sakit juga. Jadi malas nak sakit badan. Kan semayang duduk, jadi susah. Jadi banyak menahan, sabar sebenarnya. Sabar saja. Kalau ikut nak penampar sebenarnya, tapi sabar. Jadi pada anak-anak muda, kena hormat orang tua.
Kami orang tua pernah muda. Awak orang muda belum tentu tua. Kalau kena pelampau mati tak sempat tua. Jadi hormat je lah orang tua-tua. Dan orang tua pun ajak, marah boleh, biar bertempat. Jangan marahkan nyamuk, kelambu dibakar. Kita nak marah kat bos kita marah ke anak buah kita. Tak payahlah. Marah biar betul. Sebab marah ini memerlukan kepada tenaga dan macam-macam. Dan marah kalau terlampau dijadikan satu perangai kita, boleh menyebabkan kita sakit jiwa. Marah juga boleh menyebabkan kita gemuk. Tuan-tuan, orang perempuan kena ingat. Marah boleh menjadikan badan cepat naik. Kita dah diet kayu basikal sampai Berjaya apa semua, tapi kalau banyak marah tak akan kurus. Ni kajian yang pernah dibuat di University of Sydney. Orang yang marah muncul satu keadaan dia panggil hangry. Hangry ni angry campur hungry. Lapar campur marah. Sebab bila kita marah, adrenalin akan dilepaskan. Disebabkan aliran darah daripada organ internal pergi ke otot, maka kita tak dapat rasa lapar ketika kita marah. Kita kan tengah, orang panggil masa tu tengah isim ke apa, kita tak tahu, tengah jin datang ke saka, tengah keluar gigil-gigil, kita tak sedar apa jadi pada kita. Maka selepas adrenalin kita tu berkurang, kita akan rasa perlu nak penuhkan balik energi kita, dan kita mula mendambakan pada makan. Walaupun masa tu dah tak sesuai waktu makan, contoh tengah malam dan sebagainya. Sebab kita berapa marah, makan juga puak. Lama-lama gemuk. Dah lah pemarah, gemuk pula tu. Jadi apa yang kita dapat? Tak ada dapat. Marah menyebabkan cepat tua. Itu biasalah orang tu pesan. Sebab bila kita marah, kita kena gerakkan 43 otot pada muka kita untuk tunjukkan muka gangster. Tuan-tuan nak tunjuk muka bengis, 43 otot digunakan. Tapi untuk senyum hanya 16 otot saja. Betul orang banyak senyum, dia punya muka awet muda. Orang selalu marah, kita ingat dia dah tua, punya dia muda lagi. Jadi banyakkan senyum, kerana senyum ni adalah penawar. Sebenarnya banyak kita nak cerita, tapi masa kita pun tak mengizinkan. Dan kita pun ada beberapa acara lagi selepas daripada ini, nyampaian hadiahnya, ada kita punya acara solat berjemaah, ada makan lagi. Jadi saya kira inilah perbincangan yang sempat kita bercerita pada malam ini, iaitu ayo kita jadilah umat yang penyabar. Sebab Nabi kita tunjuk contoh, dia orang sabar walaupun dia ramai musuh. Cara sabar, banyakkan senyum, jangan marah-marah. Marah merugikan, senyum menguntungkan. Ketika marah orang menjauh, ketika senyum orang mendekat. Ketika marah orang menjadi tegang, ketika senyum orang menjadi tenang. Ingat, bangsa kita bangsa peramah, bukan bangsa pemarah. Sabar itu subur, enggak sabar masuk kubur. Sekadar itu. Kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis ini diberkati ilahi hendaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawil qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, berluaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.